Perjanjian tersebut boleh dikira sebagai menyediakan payung sebelum hujang. Apabila bercakap dengan pula. Salam sejahtera daripada saya, Muhammad Ashraf bin Ramli, peguam yang beramal di Kuala Lumpur. Saya ada beberapa tips untuk saya kongsikan kepada rakan-rakan yang berada di luar sana berkenaan dengan isu perniagaan. Di sini saya gariskan 5 kesalahan yang biasanya dilakukan oleh peniaga-peniaga, terutamanya peniaga-peniaga kecil. Masalah yang pertamanya adalah mereka yang berniaga ini gagal untuk mendaftar perniagaan mereka dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Maka nasihat saya adalah ambillah masa, daftarlah perniagaan anda, kerana pendaftaran ni tidak serumit yang seperti mana yang kita sangkakan. Kalau dulu mungkinlah kita akan rasa susah, sebab kalau kita nak daftar perniagaan sebagai contohnya, kita perlu daftar dengan kita menghadirkan diri ke Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bagi mereka yang duduk di daerah pedalaman, di dalam kawasan perkampungan, mungkin ianya sukar untuk mereka mendaftar. Tetapi sekarang zaman teknologi, kan, semuanya berada dalam online. Maka ambillah masa dan bukalah website di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Bagi mereka yang mempunyai pendapatan ataupun dari sudut penjualan yang belum mencapai jumlah yang tinggi dalam tempoh sebulan, maka saya nasihatkan bukalah perniagaan anda di Suruhanjaya Syarikat Malaysia menggunakan syarikat enterprise terlebih dahulu. Dan sekiranya bagi mereka rakan-rakan yang yakin untuk pergi jauh, maka tidak ada salah untuk anda semua upgrade daripada enterprise kepada sedia berehat pada suatu hari nanti. Yang kedua, menjadi masalah kepada ahli perniagaan yang kecil ni, mereka berniaga tanpa mempunyai bank account. Kalau kita berniaga dengan duit jualan masuk ke dalam akaun peribadi, so bagaimana kita nak mengasingkan dari sudut hasil jualan dengan pendapatan peribadi kita? Maka kalau kita campur adukkan ke dalam akaun yang peribadi, maka ianya merumitkan keadaan kita. Tujuan ini adalah untuk memudahkan anda memantau dan menguruskan perniagaan anda dengan anda mempunyai akaun bank syarikat yang khusus yang anda buka. Kesilapan yang ketiga adalah di mana sesebuah perniagaan itu tidak mempunyai sistem rekod ataupun filing sistem yang betul, kerana mereka beranggapan penfailan ataupun perekodan ini tak penting. Ini masalah, ini adalah satu kesilapan, sebab kita memerlukan sistem rekod ni untuk kita, terutamanya dari sudut akaun. Sebagai contohnya, kadang-kadang kita sebagai penjual, kita mahu tengok berapakah kos barang tersebut dan berapakah jumlah keuntungan yang kita nak. Itu belum campur lagi dengan kos pengangkutan, kos marketing sebagai contohnya, dan kos untuk sewa bangunan, untuk sewa premis dan sebagainya. Yang keempatnya adalah kegagalan sesebuah perniagaan itu untuk mendapatkan lesen perniagaan sebagai contohnya. Lesen perniagaan ini sangat penting. Kadang-kadang orang kita ni berniaga tak perlu pun nak dapatkan lesen perniagaan ni, bersemangat sangat, sedangkan pandangan tersebut salah. Kita ni berniaga, biarlah berniaga bersungguh-sungguh. Maka kalaulah perniagaan kita itu memerlukan sebarang lesen, maka dapatkanlah lesen perniagaan, itu tak susah. Bagaimana nak dapatkan lesen ni? Senang je, ada beberapa perkara yang anda perlu lakukan. Menurut pengalaman saya, terdapat 4 ataupun 5 perkara yang kebiasaannya akan diminta oleh pihak berkuasa tempatan pada sesuatu tempat. Yang pertama, pihak berkuasa tempatan akan minta pemilik syarikat ataupun pemilik perniagaan untuk memberikan satu salinan surat pendaftaran. Maksudnya pendaftaran syarikat anda tu perlulah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah syarikat tersebut memberikan satu salinan perjanjian penyewaan antara syarikat dan juga pemilik rumah kedai tersebut ataupun pemilik bangunan, pemilik premis perniagaan sebagai contoh. Yang ketiga, pihak berkuasa tempatan biasanya juga ingin melihat statement bank account. Seterusnya, yang keempat, pihak berkuasa tempatan akan meminta kita menghantar borang tertentu di samping dengan yuran. Dah cukup 4 perkara yang kita perlu penuhi. Senang bukan? Maka daftarlah dan dapatkanlah lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Ini kerana untuk melindungi perniagaan kita, syarikat kita daripada dikenakan penalti ataupun denda yang tertentu yang akan diberikan oleh pihak berkuasa tempatan akibat kegagalan kita untuk mematuhi undang-undang yang sedia ada.
Dan yang kelima, yang terakhir, bagi saya ini sangat penting. Kesilapan orang yang berlaku ni apabila mereka tidak ada perjanjian bertulis di kalangan bisnes partner ni, rakan-rakan kongsi, ataupun dalam erti kata yang mudah iaitu founder-founder. Perjanjian bertulis ni antara bisnes partner ni sangat penting. Kita tak boleh sekadar berjanji mulut semata-mata. Mungkin hari ni okey lah kan, hari ni kita okey, happy-happy dan kita boleh bergurau senda. Kalau esok kita bergaduh macam mana? Kalau esok kita berpandangan berbeza macam mana? Kan? So, sebab itu kena ada perjanjian bertulis. So, dalam perjanjian bertulis ini biasanya peguam telah menyatakan garis panduan tertentu. Apakah job scope business partner A, apakah garis panduan untuk business partner B, dan apakah tugas-tugas tertentu yang perlu diselesaikan oleh business partner C. So, sebab itu saya katakan perniagaan ini perlulah, kalaunya mewujudkan antara business partner, maka setiap business partner, di kalangan business partner tersebut mestilah ada satu perjanjian dipanggil sebagai perjanjian usaha sama bagi mereka yang terlibat dalam projek joint venture, ataupun bagi mereka yang berdaftar secara partnership yang dipanggil partnership agreement sebagai contohnya. Berdasarkan kepada 5 faktor-faktor utama yang kita bincangkan sebentar tadi, maka bagi mereka yang ingin pergi jauh dan terlibat serius dalam dunia perniagaan, maka ambillah perhatian dan buatlah perubahan kepada diri anda. Sekiranya anda mempunyai simptom-simptom yang 5 perkara tersebut yang saya nyatakan sebentar tadi itu, maka cepat-cepatlah buat something, buat sesuatu. Bagi mereka yang belum lagi mempunyai perjanjian usaha sama ataupun perjanjian di kalangan partner ataupun founder, maka saya nasihatkan cepat-cepatlah anda menandatangani perjanjian, sementara mood anda semua di kalangan rakan kongsi ini berada dalam keadaan yang baik. Sekian sahaja daripada saya untuk berkongsi dengan anda pada saat ini berkenaan dengan 5 perkara ataupun 5 kesilapan yang biasanya dilakukan oleh peniaga-peniaga yang berada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.